Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Menyambung bacaan hadis daripada kitab Mishkatul Masabih berkaitan dengan hadis Dajjal. Satu perkara yang berbangkit berkaitan dengan apakah hikmahnya tidak disebutkan tentang Dajjal di dalam Al-Quran. Apakah hikmahnya tidak disebutkan tentang Dajjal di dalam Al-Quran. Dalam masa yang sama, Dajjal itu disebut sebagai fitnah yang buruk, fitnah yang besar, dan ramai para anbiya memberi peringatan tentangnya, dan baginda sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya kita meminta lindung daripadanya. Maksudnya persoalan ini dia bukan kemuskilan. Kita tidak boleh mempertikaikan apa yang Allah buat ataupun apa yang Allah tidak buat. Sebab itu soalan yang tepatnya, apa hikmah? Sudah pasti hikmah itu ada, tetapi kita tidak mengetahuinya. Maka sebahagian orang yang ingin mengetahuinya bertanya, apakah hikmahnya cerita tentang Dajjal ini tidak disebutkan dalam Al-Quran? Dalam masa yang sama dia disebutkan sebagai fitnah luar biasa dan fitnah yang sangat besar. Ada beberapa jawapan yang diberikan oleh ulama. Yang pertama, bahkan sebutan tentang Dajjal itu ada dalam Al-Quran. Walaupun ia tidak disebutkan secara soreh, secara nama, tetapi isyarat kepadanya ada. Jadi jawapan yang pertama, ia disebutkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 158, Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha. Pada ayat ini Allah Ta'ala berfirman, pada hari yang akan datang sebahagian tanda-tanda Tuhan kamu yang tidaklah iman seseorang itu memberi manfaat kepadanya. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika, akan ada hari sebahagian tanda-tanda Tuhanmu, alamat-alamat dari Tuhanmu akan datang yang pada ketika itu iman seseorang itu tidak memberi manfaat kepadanya. Ada sepotong hadis daripada Sayyidina Abi Hurairah riwayat Tirmizi, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ada 3 perkara, salathatun idza kharajna lam yanfa' nafsan imanuha lam takun amanat min qablu ad-dajjalu wad-dabbatu wa tulu'u syamsi min maghribiha. Ada 3 benda, 3 perkara, apabila dia keluar, maka iman seseorang itu tidak memberi manfaat kepadanya kalau dia tidak pernah beriman sebelumnya. Yang pertama Dajjal, yang kedua dabbatul ard, dan yang ketiga terbitnya matahari daripada barat. Maksudnya ba'du ayati rabbika dalam ayat tadi itu ditafsirkan dalam hadis sebagai Dajjal. Maknanya isyarat kepadanya ada disebut dalam Al-Quran. Dan yang kedua, isyarat kepada Dajjal yang disebutkan dalam Al-Quran ialah daripada isyarat
turunnya Nabi Isa. Ayat yang menunjukkan akan turunnya Nabi Isa ini ialah terkandung dalam ayat surah Nisa ayat 159. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Dan satu lagi ayat wa innahu la ilmu sa'ati. Ayat yang pertama tadi surah Nisa ayat 159 bermakna tidak ada seorang pun daripada ahli kitab melainkan pasti dan pasti dia akan beriman dengan Nabi Isa dengan iman yang betul sebelum kematiannya. Sebelum kematiannya. Dan ayat yang kedua, wa innahu la ilmu sa'ati. Sesungguhnya Nabi Isa itu adalah ilmu, adalah tanda untuk hari kiamat. Dan telah sabit dalam hadis yang sahih bahawasanya Nabi Isa adalah orang yang individu yang akan membunuh Dajjal. Maksudnya, jadi apa maksud dalam ayat ni ada isyarat tentang Dajjal? Bila ada ayat yang memberi isyarat tentang Nabi Isa. Nabi Isa ni dia adalah lawan kepada Dajjal. Dia adalah dhid, dia adalah lawan kepada Dajjal. Maka bila disebutkan Nabi Isa dalam Al-Quran, maka di dalamnya ada isyarat tentang Dajjal, sebab Nabi Isa ini adalah lawan kepada Dajjal. Bahkan Nabi Isa disebut Al-Masih dan Dajjal pun disebut Al-Masih. Dajjal pun disebut sebagai Al-Masih. Nabi Isa disebut Masih Ibni Maryam, dan Dajjal disebut Masihud Dajjal. Dajjal disebut sebagai Masihud Dalalah, dan Nabi Isa disebut sebagai Masihul Huda. Maksud untuk bezakan, perkataannya samanya Al-Masih, ini pun Al-Masih, tetapi yang ini Nabi Isa kenapa dipanggil Al-Masih? Antara yang dinyatakan oleh ulama, kerana beliau ini Allah Ta'ala memberi mukjizat yang kalau disentuh, usap, masih ni maksudnya sapu, usap orang, maka orang yang buta akan jadi celik, orang yang sopak akan sembuh. Dan Dajjal ini pula kenapa dipanggil Al-Masih? Kerana berdasarkan satu tafsiran ulama, atas makna dia punya mata dia itu disapu, mamsuhul ain, berdasarkan dalam sebahagian riwayat. Mamsuhul ain iaitu disapu matanya. Disapu matanya. Disapu matanya seolah mata tak ada. Seolah mata tak ada. Antara sebabnya adalah cahaya mata dia itu disapu, iaitu matanya tidak ada cahaya, biji matanya. Ataupun sapu itu dengan makna ada satu daging yang disebut zafarah tumbuh daripada hujung matanya tutup biji matanya. Jadi maknanya orang yang sesat dia akan menunggu Mesaya. Mesaya tu maksudnya Dajjal. Dan orang yang mendapat petunjuk dia akan menunggu siapa? Masih, iaitu Nabi Isa alaihi salam. Itu jawapan yang ketiga. Jawapan yang keempat, mengapakah tidak disebutkan secara soreh, apakah hikmahnya? Tidak disebutkan secara jelas tentang Dajjal. Ada ulama yang menjawab kerana Dajjal ini adalah suatu perkara yang sangat jijik. Sangat jijik, sangat hina, maka tidak layak disebutkan dalam Al-Quran. Namun jawapan ini dibantah kerana di dalam Al-Quran ada menyebut tentang Ya'juj dan Ma'juj. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Dalam surah Al-Anbiya ada disebutkan apa kurangnya fitnah Ya'juj dan Ma'juj berbanding dengan fitnah Dajjal. Walaisatil fitnatu bihim bidunil fitnah bid Dajjal. Dan dalam masa yang sama kita kata
belum lagi menjawab tentang hikmah kenapa tidak menyebutkan secara jelas. Ini perkara ini dibahaskan oleh Al-Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari. 3 perkara tadi. Kemudian Maulana Idris Al-Kandahlawi dalam syarah Mishkatnya, dalam syarah Mishkat Al-Masabih At-Ta'liqus Sabih, berkata di sisi beliau, la yab'ud an yakuna dhikru ad-dajjal muntawiyan fi qawli. Tidak jauh ataupun tidak terlalu jauh ataupun tidak mungkin. Maknanya boleh kita katakan cerita ataupun sebutan tentang Dajjal itu ada terkandung dalam ayat surah Asy-Syu'ara ayat 221 dan 222 yang berbunyi, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin asim. Dan juga dalam ayat surah Al-An'am 93, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'un wa man qala sa'unzilu mithla ma anzala Allah. Dalam 2 ayat ini tidak terlalu mustahil ataupun tidak terlalu jauh kalau kita katakan di dalam 2 ayat yang dibacakan tadi ada isyarat ataupun ada terkandung sebutan tentang Dajjal, iaitu secara umum. Apa dia? Ayat yang pertama, mahukah kamu aku khabarkan tentang orang yang mana, orang yang syaitan akan masuk pada dia, akan merasuki dia, akan menyesatkan dia. Orang yang macam mana? Orang yang mana syaitan akan datang kepada dia adalah orang yang mendusta, orang yang mencipta cerita-cerita bohong, dan lagi satu orang mendosa. Dan satu ayat yang kedua tadi surah Al-An'am 93, siapakah yang lebih zalim? Wa man azlamu mimman iftara. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan pendustaan terhadap Allah, ataupun orang yang berkata dia telah diberi wahyu sedangkan tidak ada apa-apa yang diwahyukan kepadanya, dan orang yang berkata aku akan turunkan seumpama apa yang Allah Ta'ala turunkan. Jadi dalam ayat ini perkataan affakin athim, perkataan orang yang mengatakan dia akan buat seperti apa yang Allah buat, dia mendakwa dia mendapat sesuatu yang istimewa dan luar biasa, maka secara umumnya ini adalah sifat Dajjal. Kerana itu dalam hadis disebut tentang Dajjajilah ataupun Dajjalin, orang-orang yang mana bersifat dengan sifat Dajjal. Mereka ini semua ada persamaan pada satu perkara, pendusta. Mereka ini ada persamaan segi satu perkara, pendusta. Kita telah sebutkan sebelum ini, Dajjalun, kedajalan ini maksudnya adalah satu orang yang tamwihul batil wa ilbasu suratil haqqi alaihi. Dia akan kaburkan benda batil dan dia akan pakaikan rupa ataupun gambaran hak padanya. Maksudnya sehingga benda yang tak betul dianggap sebagai betul. Macam kita baca hadis semalam, yang sebenarnya adalah neraka, panas, binasa, tapi dia akan bawa, gambarkan depan orang ramai pada ketika itu seolah-olahnya itu adalah syurga. Sebab itu selalu disebut orang-orang yang bermain silap mata, dia termasuk dajjal kecil yang mana mengkaburi manusia dengan perkara-perkara mistik seperti itu. Jadi perkara ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, la taqumu sa'atu hatta yub'atha dajjaluna kadzabuna qaribuna min 30 kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah ay yaftari 'ala Allahil kadhibah. Tidak akan berlakunya hari kiamat sehingga
didatangkan pendusta-pendusta, dajjal-dajjal yang bilangan mereka menghampiri 30 orang. Semua mereka mendakwa mereka adalah Rasulullah. Apa maksudnya? Mereka ini telah mencipta mereka-reka pendustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berkata, sesungguhnya telah diberi wahyu kepada kami, sedangkan dalam masa yang sama tidak ada apa-apa wahyu yang diberikan. Ini adalah sifat dajjal-dajjal kecil. Maka sifat mereka, dakwaan mereka sama macam yang Allah isyaratkan dalam ayat Al-An'am 93. Orang-orang yang mana mendakwa dia dapat wahyu, orang-orang yang mendakwa dia akan buat apa yang Allah buat. Maka ini adalah sifat dajjal kecil. Adapun ad-dajjalul akbar, dia ada ad-dajjalun ataupun ad-dajajilah, dan ada ad-dajjalul akbar. Adapun dajjal yang utama, yang bila kita sebut dajjal, dialah yang dimaksudkan, yang setiap nabi menceritakan tentangnya, setiap nabi memberi amaran tentangnya, dan Nabi SAW telah mengkhabarkan kita bahawasanya dia ini matanya cacat. Maka dia adalah kepala kepada semua pendusta, Ra'sul Affakin, yang syaitan datang kepadanya, dan dia adalah ikutan semua pendusta, dan dia adalah imam kepada semua orang yang mana terperdaya. Fahuwa awwalu mawsufin bisifatil ifki wal iftira' ala Allahil kadhib, wa in kana zuhuruhu akhiran hatta zaharat sifatul kadhib ala jabinihi. Jadi maksud Syekh ni dalam syarah Mishkat At-Ta'liqus Sabih, Maulana Idris Al-Kandahlawi, anak murid kepada Maulana Anwar Shah Kashmiri. Ini cara beliau istimbatkan bahawasanya sebenarnya dalam Quran ni ada isyarat terkandung tentang Dajjal ini. Maksudnya bila Allah Ta'ala sebut tentang ada golongan-golongan pereka-pereka, pendusta-pendusta, maka si Dajjal ni dia ialah ketua dia. Dia adalah ketua orang yang membuat fitnah, Affakin. Dialah imam kepada pendusta-pendusta. Dialah ikutan kepada orang yang terpedaya. Maka yang lebih layak disifatkan secara keutamaan, maka dia. Walaupun kedatangannya lewat. Begitu sekali dia ini, iaitu Dajjal ini, ada simbol kepada dusta, simbol kepada kesesatan, sehingga dekat dahinya itu ada isyarat, ada tulisan yang menunjukkan dia ini memang sangat teruk. Maknanya dia ketua kepada segala orang-orang yang sesat, orang-orang yang merancang kejahatan. Kama asyraqat anwaru sidqir risalah ala jabin nabiyina sadiq al-masduq Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa zaharat simatu sidqin nubuwah ala zahrihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia orang yang jahat sangat ni, seperti Dajjal, sampai dekat badan dia ada tanda yang dia ni jahat. Seperti mana Rasulullah ni adalah orang yang sangat benar, sampai di muka Nabi ini ada tanda bahawasanya Nabi ni orang benar, dan di belakang tubuh Nabi ada tanda bahawasanya Nabi ini adalah seorang Nabi. Begitu nak isyaratkan bahawasanya ini adalah Nabi, sampai ada tanda yang zahir di badannya, iaitu yang dipanggil sebagai mohor kenabian yang ada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala perintahkan kita dalam Al-Quran untuk memerangi ketua-ketua, pemimpin-pemimpin yang membawa kepada kekufuran, yang bawa manusia kepada kekufuran walaupun dia manusia. Maka Dajjal ini lebih sepatutnya diperangi, diperangi dalam Al-Quran, supaya kita ini menyerang, kita lawan pemimpin-pemimpin yang bawa kepada kekufuran. Maka termasuklah pemimpin-pemimpin
yang membawa kepada kufuran, Dajjal. Maksudnya kalau ada sebut tentang pemimpin yang bawa kepada kufuran dalam Al-Quran, maka di dalam itu ketuanya adalah Dajjal. Walaupun tak sebut perkataan Dajjal, tapi memberi isyarat kepadanya, tentangnya. Oleh itu Allah Ta'ala telah takdirkan untuk Dajjal ni, untuk memusnahkan Dajjal ini, Allah Ta'ala telah takdirkan turunnya Nabi Isa bin Maryam dan juga zahirnya Al-Imam Al-Mahdi. Untuk apa? Untuk bunuh Dajjal, untuk memerangi pengikut Dajjal. Maka fahamkanlah perkara ini bagi menjawab pertanyaan apakah hikmah tidak disebut tentang Dajjal menurut pandangan sebagian orang, tapi sebenarnya jawapannya seperti yang telah diberikan. Dan dalam hadis yang kita bacakan semalam, bahawasanya Dajjal ini dia bawa sesuatu seperti neraka, tapi sebenarnya di dalamnya itu adalah air yang sejuk. Ataupun dia bawa air yang sejuk, tapi sebenarnya di dalamnya itu adalah neraka. Maksudnya adalah, oleh kerana memang asas sifat Dajjal ni mengkaburkan. Maka dia akan mempersonakan manusia dengan benda-benda yang zahirnya ada kejayaan untuk manusia. Sama ada kita faham perkataan bawa seumpama neraka ataupun syurga itu dengan makna hakiki ataupun dengan makna majazi. Seperti mana Allah Ta'ala telah buat untuk Nabi Ibrahim, api yang membara itu dilihat sebagai api, maksudnya musibah oleh orang kafir. Tapi untuk Nabi Ibrahim AS, dia adalah sesuatu yang sangat sejuk dan sejahtera untuk Nabi Ibrahim AS. Maka sama ada kita memahami secara hakikat, maknanya akan dibawa gambaran-gambaran neraka. Gambaran neraka, api. Memang betul gambaran tu. Tetapi sebenarnya di dalam itu adalah sejuk. Air. Ataupun gambaran-gambaran syurga, tapi sebenarnya dalam itu ada neraka. Itu memang hakikat. Mana dibawa seperti ada api di sebelah kanannya, seperti air sebelah kirinya. Ataupun maknanya secara umum, yang mana dia sesuai dengan sifat Dajjal, iaitu apa? Dajjal ni, Dajlun ni, perkataan Dajjal itu sendiri, dia memang memberi makna penipu. Perkataan Dajlun tu sendiri, dia memberi makna apa? Orang yang mana dia kaburkan, dia celarukan, dia gambarkan benda-benda yang batil itu sebagai benda-benda yang hak. Maka kita boleh juga tafsirkan, dia bawa seumpama api dan seumpama air itu dengan erti kata apa? Segala apa-apa propaganda yang dibawa oleh Dajjal itu akan dimaniskan, akan dicantikkan, akan dinampakkan seperti benda yang akademik, akan dinampakkan seperti inilah pemikiran orang cerdik pandai, tetapi di dalamnya ada musibah, ada api. Tapi benda yang air murni, yang sejuk, yang sedap, digambarkan seperti dialah api. Oh, tak boleh ni. Dia akan gambarkan agama itu sebagai api. Maksudnya siapa buat, dia akan binasa. Mengamalkan agama itu sebagai api, siapa yang buat, dia binasa. Sebenarnya di dalam itulah ada kejayaan untuk manusia. Tidak mustahil kedua-dua makna itu boleh kita serapkan dalam mentafsirkan makna bahawasanya dia akan datangkan perkara yang seumpama. Sebab itu Nabi gunakan perkataan seumpama syurga. Dia tak ada syurga, kan? Mana boleh dibuat syurga sebenar? Dengan gambaran, dengan seumpama
syurga. Bayangkan dia itu seumpama syurga, nikmat. Bila nanti Dajjal datang, dan itulah juga kerja Dajjal kecil, sama je. Dia bukan hanya akan berlaku bila Dajjal datang, bahkan dia telah dilakukan oleh Dajjal kecil yang disebut oleh Nabi sebagai pendusta. Sehingga terpesona orang dengan pendustaan itu. Benda yang buruk dinampak baik, benda yang baik dinampak buruk, benda yang batil dinampak hak, dan benda hak batil ini adalah memang qadar mushtarak atau persamaan agenda yang ada pada Dajjal dan pengikut-pengikutnya. Yang lebih besar fitnahnya saat dia datang, tapi sebenarnya sepanjang zaman itulah konsep kedajjalan yang akan terus berlaku, mengkaburkan, mempersonakan. Mungkin mempersonakan itu dengan apa? Dengan gambaran. Gambar tak betul pun, tapi digambarkan nampak macam cantik. Perkataan itu diolah sehingga manis didengari. Teori-teori itu diserapkan perkara-perkara yang nampak seperti logik dan akademik. Itu semua telah berlaku. Telah berlaku sepanjang zaman, dan lebih besar saat kemunculan Dajjal. Maka untuk pagi ini itu saja, wallahu a'lamu bis-shawab.